Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat ya. Jadi dan saya juga harap juga kamu semua sudah siap sedia untuk belajar. Itu tajuk hari ini iaitu mengukur sudut ya. Jadi hari ini kita akan belajar cara-cara untuk mengukur sudut. Okey, sebelum tu kita berkenalan dulu dengan alat pengukur sudut yang mana kamu boleh tengok ya dalam pada skrin sekarang ni. Baik, ini dinamakan protractor. Protractor. Okey, kamu juga boleh rujuk pada buku teks muka surat 215 ya. Saya harap semuanya dah ada ya protractor ni. Kalau yang masih belum ada tu, harap-harap kamu boleh belilah. Okey. Baik, kita tengok dulu apa dia punya nama bahagian-bahagian pada protractor ni. Okey. Baik, pada bahagian tengah ni, okey, pada pertemuan atau garis tegak dengan garis melintang ni dinamakan sebagai pusat. Okey, yang ini dinamakan sebagai pusat ya. Okey. Pusat. Okey, sebagaimana kita pun ada pusat lah kan. Cikgu rasa semua orang ada pusat kan. Baik, seterusnya garis yang melintang ni, panjang ni, garis melintang ni dinamakan garis asas. Okey, garis asas. Okey, seterusnya kalau kamu tengok pada protractor tu dia ada yang bermula dengan sifar 10 20 tu, ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri, betul? Baik. Kita tengok yang sebelah kanan. Sebelah kanan tu dia bahagian dalam. Betul? Dan sebelah kiri di bahagian luar. Jadi yang sebelah kanan dipanggil skala dalam sebab dia bahagian dalam, dan yang sebelah luar ini dipanggil skala luar. Okey. Jadi pastikan kamu boleh ingat ya dia punya nama bahagian pada sebuah protractor ya. Jadi kalau kamu dah bersedia, jom kita sama-sama belajar cara nak mengukur sudut. Okey. Sekarang kamu boleh lihat sebuah segitiga ya. Okey, sebuah segitiga yang mana ini dinamakan segitiga bersudut tegak. Baik. Macam mana cara kita nak mengukur sudut? Okey, tolong tumpukan perhatian ya. Okey, langkah-langkahnya ialah yang pertama kita ambil protractor tadi. Okey, sekarang kita nak tentukan sudut yang mana. Okey, sebelum tu cikgu labelkan dulu ya. Okey, kita nak tentukan sudut yang ini. Okey, sudut yang ini. Okey. Macam mana kita nak ukur sudut yang ini? Baik. Ambil protractor kamu. Okey, letakkan pusat. Pusatnya bertindih pada bahagian bucu. Ini dinamakan bucu ya. Dan ini pusat, ini bucu, letakkan betul-betul pada bucunya, dan garis asas pada protractor mesti bertindih dengan garis pada bentuk segitiga tadi. Okey, garisan bawah ni mesti bertindih ataupun selari atau sama dengan garis asas pada protractor. Nampak Boleh nampak Okey. Okey, sekarang ni bucu betul-betul pada pusat dan garis asas bertindih ataupun sama dengan garis pada bentuk segitiga. Okey. Sekarang kita sama-sama tengok berapakah dia punya sudut. Okey, sebelum tu kita nak tengok skala dalam ataupun skala luar. Yang ini skala dalam, yang ini skala luar. Okey. Baik, skala mana yang kita perlu pilih? Okey. Kita mesti bermula dengan sifar. Okey. Jadi yang mana skala yang mana yang kena pada garis pada bentuk segitiga tadi yang bermula dengan sifar. Kalau kita tengok di sini tak ada kan?
Tak kena kan? Jadi sudah tentulah skala luar. Kita gunakan skala luar. Okey, nampak dia bermula dari sifar tu ya. Okey, kita tengok dia berhenti di mana. Sifar 10, 20, 30, 40. Okey, kita tengok. 40, 41, 42, 43, 44. Okey, jadi sudut pada bahagian ni ialah 44 darjah. Okey. Saiz sudut kita ukur dalam unit darjah. Bulat kecil ni kita panggil sebagai darjah. Boleh ya? Baik, sekarang kita nak tentukan pula sudut yang ini. Okey, sudut yang ini ya. Yang tegak ni. Okey. Sebenarnya kalau kamu dah tahu, kita tak perlu ukur pun. Sebab kita dah tahu berapa dia punya sudut. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk juga ya. Okey, sebagaimana yang kita buat tadi, pusat mesti letakkan pada bahagian bucu. Okey, ini bucu, ini pusat ya. Pusat protractor kita letakkan pada bucu dan garis asas mesti bertindih dengan garis pada segitiga tadi. Okey. Okey, sekarang kita tengok skala mana yang kita nak guna. Okey. Skala mana kita nak guna? Dalam ataupun luar? Yang ini luar, yang ini dalam. Dia mesti bermula dengan sifar ya. Mesti bermula dengan sifar. Adakah kita mula dari sini? Tak ya. Jadi kita mula dari sifar yang ni. Sifar yang ni ialah skala dalam ya. Jadi kita gunakan skala dalam. Sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 darjah. Jadi dekat sini kalau kamu biasa jumpa atau perasan, dia akan buat satu kotak kecil macam ni. Menunjukkan ia adalah sudut tegak dan sudutnya ialah 90 darjah. Okey, kalau kamu jumpa bentuk yang ada petak kecil macam ni, automatik darjahnya ialah sudutnya ialah 90 darjah. Okey. Okey, sekarang kita nak tentukan sudut yang ini pula. Okey, sudut yang ini. Macam mana ya? Okey, ambil protractor kamu. Okey, letakkan pada bahagian bucu dan garis asas mesti bertindih dengan garis pada segitiga. Okey. Boleh nampak bucu pusat pada bucu, garis asas bertindih dengan garis pada segitiga. Okey, sekarang ni skala dalam ataupun skala luar yang kita nak guna. Sudah tentulah skala dalam jugalah, sebab ini bermula dari sifar Jadi dia akan bermula dari sini lah. Okey, sampai sini. Kalau ini skala luar ni tak ada Okey, jadi bermula dari sifar 10, 20, 30, 40 dan di mana tu? Okey, sebenarnya 45 tapi tak apalah, kita ambil ukuran yang tepat 46. Jadi 46 darjah. Nilai sudutnya ialah 46 darjah. Boleh faham ya? Baik, sekarang mari kita tengok pula ataupun kita nak ukur sudut bagi bentuk segitiga yang kedua ni Ini kalau kita tengok boleh jadi segitiga sama kaki Bukan sama kaki, sama sisi, maaf cikgu. Sama sisi. Okey. Kita nak ukur sisi sudut yang ini dahulu. Sudut, katakan ini adalah sudut A. Ini adalah sudut B dan ini adalah sudut C. Okey, adakah semua sudut nilainya sama ataupun berbeza? Okey, kita sama-sama ukur Okey, macam biasa, pertama sekali ambil pusat, letakkan pada bucu
Okey, letakkan pada bucu macam ni, dan garis asas mesti bertindih dengan garis pada segitiga. Okey, garis pada segitiga tu yang ini mesti bertindih dengan garis asas. Okey, sekarang kita tengok berapa dia punya nilai sudutnya. Okey, skala mana kita nak guna? Skala dalam lah, sebab bermula dari sifar ni kan, dari sini sampai sini. Okey, sifar 10, 20, 30, 40, 50. Okey, 50, 51, 52, 53, 54, 50, 55 darjah. Jadi nilai sudut A ialah 55 darjah. Okey, sekarang kita ukur sudut B pula ya. Okey, ambil kamu punya protractor, letakkan pusat pada bucu macam ni, dan garis asas mesti bertindih dengan garis pada segitiga tu ya. Okey, sekarang pusat dah berada pada bucu dan garis asas pun dah bertindih dengan garis pada segitiga. Okey, jadi sekarang kita sama-sama tengok berapakah nilai sudutnya. Okey, sebelum tu kita nak tentukan, kita nak tengok sudut mana atau skala mana. Skala dalam ataupun skala luar. Sudah tentulah skala luar lah. Okey, sebab bermula dari sifar ya. Dari sini sampai sini. Okey, sifar 10, 20, 30, 40, 50. Okey, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Jadi nilai sudut C sama dengan 56 darjah. Okey, kita tengok pula sudut B. Okey, ambil pusat, letakkan pada bucu, dan garis asas mesti bertindih dengan garis pada segitiga. Okey, seterusnya kita tengok skala luar juga ya, bermula dari sifar ya. Jadi sifar 10, 20, 30, 40, 50, 56. Jadi 56 darjah. Okey, sepatutnya semua nilai sudut semuanya sama ya. Mungkin segitiga yang cikgu bina ni ada sedikit lari lah. Okey, sepatutnya nilai sudut semuanya sama. Kalau kamu tengok dia beza cuma satu saja kan. Okey. Okey. Jadi boleh faham ya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Baik, sekarang mari kita tengok contoh yang seterusnya. Kita nak ukur sudut bagi sebuah ini apa namanya ni? Okey, sebuah poligon yang mana sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Apa namanya? Siapa masih ingat? Ada gon-gon kat belakang tu ya. Dragon. Bukan ya. Okey, ini namanya hexagon ya. Hexagon. Kalau 5 sisi namanya apa? Pentagon. Kalau 7 sisi namanya heptagon. 8 sisi namanya oktagon. 9 sisi berapa? Nanti tanya pakcik Google apa nama bagi 9 sisi, dan cikgu nak kamu jawab pada ruangan komen nanti ya. Baik, sekarang kita nak tentukan salah satu sudut ya. Dan untuk makluman kamu, nilai sudut bagi ke semua sudut yang ada ni adalah sama. Bagi sebuah poligon hexagon ni, nilai sudutnya adalah sama. Tak kisahlah kalau pentagon ke, heptagon ke, oktagon ke, nilai sudutnya sama ya. Contohnya kalau bagi hexagon, kalau di sini nilainya katakan 60. Contoh ya, katakan sini 60. Jadi semua sudutnya, nilai sudutnya adalah 60 darjah lah. Okey. Jadi
kita sama-sama ukur dulu ya. Jadi yang pertama cikgu ambil yang bahagian bawah ni ya. Apakah nilai sudutnya? Okey. Macam mana tadi kita nak ukur sudut? Ambil protractor dan letakkan pusat pada bucu sudut yang kita nak ukur tu ya. Okey. Jadi letakkan pada bahagian bucu. Okey, dan garis asas mesti bertindih. Mesti bertindih ya, mesti bertindih dengan garis pada bentuk tu. Okey. Baik. Okey, sekarang ni kita dah letakkan okey pada bucu dan juga garisannya pun dah bertindih. Okey, sekarang kita nak tengok skala mana. Skala dalam ataupun skala luar. Sudah tentulah skala dalam lah. Bermula dari sifar ya. Bermula dari sifar dan berhenti di sini. Okey. Berapakah nilai sudutnya? Sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Dan kalau kita tengok garisnya pada betul-betul tengah-tengah antara 110 dengan 120. Jadi 115 lah. Okey. 115 darjah. Okey, sekarang kita nak ukur sudut bahagian atas ni. Adakah sama ataupun tidak? Okey, macam mana kita nak ukur? Okey, ambil protractor, terbalikkanlah. Tak kisah, kita boleh terbalikkan. Tak semestinya kita boleh letak macam ni je. Kalau bergantung pada bentuk tu lah. Okey, jadi kita terbalikkan, letak macam ni. Pastikan pusat pada bucu. Okey, pusat letakkan pada bucu. Okey, dan garis asas mesti bertindih ya, mesti bertindih dengan garis pada bentuk tu lah. Okey, sekarang ni kita nak tentukan nak guna skala dalam ataupun skala luar. Yang ini skala dalam, ini skala luar. Yang mana satu? Sudah tentulah yang ini ya. Bermula dari sifar dan dia berhenti di sinilah. Okey, sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan garisnya tengah-tengah antara 110 dengan 120. Jadi jawapannya sama macam tadilah, 115. Dan yang lain-lain pun samalah. Nilai sudutnya adalah 115. Okey, cikgu harap apa yang cikgu tunjukkan tadi dapat membantu kamu untuk menentukan sudut lah. Okey, dan kamu boleh rujuk langkah-langkah ataupun cara-cara untuk mengukur sudut dalam buku teks jika kamu ada bahagian-bahagian yang kamu tak faham daripada apa yang cikgu terangkan tadi ya. Okey, cikgu rasa itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Jika kamu rasa bermanfaat, sama-sama kongsikan kepada rakan-rakan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan berjumpa lagi.